Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Baik, sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa saya minta semua bersedia dengan alat-alat seperti alat tulis, buku tulis atau buku nota, buku teks ataupun layar kerja yang boleh digunakan sebagai rujukan ataupun untuk menulis barang isi penting ataupun nota. Baiklah, hari ini kita akan bincang mengenai hukum kegravitian semesta. Okey. Jadi kita akan mulakan dulu dengan definisi hukum kegravitian semesta. Jadi di sini saya tak tulis teks, kita akan terus kepada dia punya rumus. Tapi daripada rumus ini juga kita boleh terbitkan definisi berkaitan dengan hukum kegravitian semesta Newton. Baik, daripada sini Fg ini adalah daya graviti. Daya graviti menurut hukum kegravitian semesta Newton, daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim 1 dengan jisim 2 ataupun jisim M besar. Kita wakilkan dengan M besar, jisim yang pertama, seperti yang tertera di bawah, jisim jasad pertama. Okay. M kecil adalah jisim jasad yang kedua. Jadi sebenarnya adalah interaksi antara dua jasad. Okay. Jadi saya ulang, daya graviti berkadar terus dengan hasil darab M1 dengan M2 ataupun M besar dengan M kecil. Okey, dan hukum kegravitian semesta juga menyatakan bahawa daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara kedua objek. Sebagai contoh, objek ini M besar, ini M kecil. Jadi ini adalah R. Jadi kalau kita nak buat di sini F, di sini berkadar terus dengan M kecil, dan juga di sini kita boleh buat satu lagi rumus seperti ini. F berkadar terus dengan 1/R kuasa 2. Jadi di sini kita boleh nampak perkaitan antara perkaitan antara daya dan juga jisim. Manakala di sini kita boleh kaitkan antara daya dan juga jarak di antara dua objek yang berdekatan. Okey, jadi sini saya sudah tuliskan, iaitu perwakilan bagi setiap pemboleh ubah yang ada di sini. F besar, daya graviti antara dua jasad, ataupun Fg lah. Okey, dan ini Fg, itulah Fg. Okey, M besar, M kecil. M besar jisim jasad pertama. Okey, M jisim jasad kedua. R jarak di antara dua jasad pertama dan kedua, dalam meter ya, mesti dalam meter, sebab ini G pemalar kegravitian, sebab G ini dalam sebutan meter. Jadi kita teruskan dengan menerbitkan rumus gabungan, hasil gabungan daripada dua rumus yang asal yang tadi. Okey, pembelajaran yang tadi. Okey, kita salin semula. Okey, iaitu F G berkadar terus dengan M besar dengan M kecil, dan satu lagi F G berkadar terus dengan 1/R kuasa 2. Baik, kalau di perasaan tadi kita ada satu pemboleh ubah ataupun satu pemalar G. Okey, pemalar G, bukan pemalar G, iaitu 6.67 dalam 10 negatif 11. Okey, jadi G itu tidak ada di sini. G besar tu, capital G. Jadi di manakah G itu akan berada? Okey. Okey, soalannya G itu di mana? Okey. Di mana? Baik. Apabila kita gabungkan kedua-dua rumus ini, kita akan dapat menghasilkan F G berkadar terus dengan M kecil bahagi dengan R kuasa 2. Baik, dalam matematik, apabila ada satu perkadar terus, kita akan gantikan simbol perkadar terus ini dengan perkataan ataupun dengan simbol sama dengan syarat haruslah meletakkan sesuatu pemboleh ubah ataupun pemalar di selepas tanda sama dengan. Okey, jadi di sini F G sama dengan G M per R kuasa 2
di mana G jadi adalah pemalang graviti. Ini baru G ini timbul ataupun muncul di sini. Jadi di sinilah G itu akan digunakan, yaitu pemalang graviti tadi. Okey? Okey, baiklah, kita akan teruskan lagi dengan mengkaji apakah kesan jisim dan juga jarak kepada daya tarikan di antara dua objek pegun. Okey, di sini ada satu ataupun dua objek yang besar, okey, dengan jarak R, dan di sini ada dua objek yang kecil dengan jarak R. Kita anggap R yang di atas ini R1, di R2, di R1 sama dengan R2. Okey, kita letakkan pemalang di sini adalah, ataupun yang kita tetapkan di sini adalah jarak di antara dua objek yang pegun ini. Okey, yang kita manipulasi adalah jisim di antara ataupun jisim kedua-dua objek pegun ini. Yang ini besar, yang ini kecil. Okey, kalau kita perhatikan di sini, okey, kita boleh membuat satu kesimpulan. Sebelum itu kita tengok dulu apakah rumus asal tadi. Okey, kita tulis semula M yang dengan M. M maksudnya daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim M satu atau M besar dengan M kecil. Jadi untuk kedua-dua ini kita boleh buat kesimpulan bahawa untuk kes yang pertama ini, okey, daya pada kes satu lebih besar daripada daya untuk kes 2. Okey, dengan menganggap R ini sama jaraknya, R1 dengan R2 adalah sama jarak. Okey, ini adalah berkaitan antara ataupun kesan jisim. Okey, jisim untuk yang di sini. Okey, seterusnya kita akan kaji apakah kesan jarak. Okey, kesan jarak. Kita ambil dua objek. Kita ambil yang sama besar. Okey, di sini adalah R1, sini adalah R2 dengan anggapan R1 kurang daripada R2. Baik. Semula, okey, kita tengok balik rumus asal. Fg sama dengan 1 per R kuasa 2. Okey, daripada sini kita boleh simpulkan sekiranya R ataupun jarak ini bertambah, maksudnya Fg ini akan menjadi semakin kecil ataupun tarikan graviti antara dua objek. Walaupun kita anggap di sini M maksudnya dengan syarat ataupun dengan anggapan M sama dengan M. Okey, dengan jisim M yang kita gunakan adalah kedua-dua, cuma yang kita ubah adalah jarak ini. Okey, jarak antara dua objek pegun. Jadi kesimpulannya di sini maksudnya untuk yang pertama ini saya ulang, iaitu semakin besar jisim, semakin besar daya tarikan gravitinya, dan semakin jauh jarak di antara dua jisim pegun, semakin kecil daya graviti yang bertindak ke atasnya. Jadi daripada sini juga kita boleh buat kesimpulan, okey, daya yang dikenakan M ke atas M kecil ke atas M adalah sama. Okey, walaupun jisim dia berbeza ataupun jarak dia berbeza, tapi yang ini akan merasa sama seperti M yang besar ini akan merasa sama juga seperti M yang kecil ini, daya yang dirasakan. Okey, jadi kesimpulannya semua yang ada buku teks tolong rujuk muka surat 83 aktiviti 3.4. Di sana ada satu aktiviti yang meminta anda untuk menerbitkan rumus pecutan graviti G dengan menggunakan hukum Newton yang pertama dan juga hukum kegravitian semesta. Jadi kita nak cari G ini macam mana dia punya rumus dengan menggabungkan kedua-dua rumus yang ada. Okey, yang ini sudah dibelajar pada awal lagi itu bab 1, itu daya dan gerakan. Okey, yang ini adalah rumus bagi daya yang bertindak pada keadaan jatuh bebas. Okey, jatuh bebas. Bagi yang lupa,
Okey, rujuk semula jatuh bebas ni apa? Yang ini yang kita rumus yang awal-awal tadi, iaitu F sama dengan G M M1 M2, okey, ataupun M besar M kecil per R kuasa 2. Baik. Jadi kita mulakan dengan menyalin semula F sama dengan M G sebelah kiri, F sama dengan G M besar dengan M kecil R kuasa 2. Baik. Jadi langkah yang pertama, kita kena samakan kedua belah. Okey, ini F, ini pun F, maksudnya MG ini sama dengan ini. Okey, yang ini sama dengan ini. Ini sama. Okey, kita boleh jadikan M G sama dengan G besar M kecil R kuasa 2. Okey? Baik. Seterusnya, barulah kita gantikan ataupun kita buat sedikit algebra di sini. Okey? Iaitu kita nak jadikan G ini tajuk rumus dalam sebutan G, M dan juga R kuasa 2. Okey? Cara yang mudah saja, ini matematik bukan fizik. Bagi yang belum mahir, okey, kena buat sesuatu lah. Okey, seterusnya G. Okey, G sama dengan G M kecil R kuasa 2. Yang ini kita pindahkan ke bawah. Ini M, ini kita boleh slash. Okey, akhir sekali kita akan dapat G sama dengan G M per R kuasa 2. Inilah pecutan graviti. Okey, pecutan graviti dalam bentuk rumus dalam sebutan G, M juga dan juga R kuasa 2. Baiklah. Sekarang kita akan bincang mengenai ataupun berkenaan dengan daya memusat. Okey, baik. Daya memusat adalah daya yang sentiasa menuju ke pusat suatu gerakan. Khususnya pada dalam kes ini adalah gerakan membulat. Baik. Dalam gerakan membulat, objek ini akan bergerak pada hal laju yang seragam, tetapi akan berubah arah. Okey, kita telah belajar sebelum ini apakah daya? Daya adalah satu kuantiti yang boleh merubah arah, boleh merubah bentuk dan boleh merubah keadaan sesuatu objek, sama ada bergerak dengan hal laju seragam, bergerak dengan pecutan ataupun berhenti. Okey, diberhentikanlah maksudnya. Okey, bagi benda ataupun objek yang sedang bergerak. Maksudnya ada daya yang akan bertindak ke atas objek ini untuk mengubah arah gerakan. Tapi kita boleh nampak di sini hal laju sentiasa bergerak pada arah linear. Okey, arah linear. Tetapi ada satu daya, iaitu daya memusat, dipanggil daya memusat, yang akan menyebabkan objek ini sentiasa tertarik ke arah pusat gerakan. Contohnya inilah. Okey, kita ada 3 keadaan, tapi objek ini samalah, bukan ada 3 objek, tapi objek ini bergerak daripada satu pada kedudukan A, kedudukan B, kedudukan C dan seterusnya, A B C dan seterusnya, berulang. Okey. Jadi kalau kita sudah gunakan kaedah daya tadi, gerakan linear, okey, gerakan ini iaitu F sama dengan M A. Ini yang sudah kita pelajari sebelum ini. Okey. So ini gerakan linear. Okey. Baik. Seterusnya, apakah kaitan gerakan linear ini dengan daya memusat? Okey, apa kaitan dia? Daya memusat. Okey. Daya memusat, dia ada satu rumus, iaitu A sama dengan B kuasa 2 per R. Jadi kalau kita gabungkan rumus yang atas ini dengan rumus yang ini, kita akan dapat F sama dengan M B kuasa 2 per
R. Ini adalah daya memusat. Okey, ini adalah gabungan kedua-duanya. Yang ini adalah rumus bagi pecutan. Ini adalah pecutan memusat. Okey, kalau kita darabkan dengan jisim dia, kita akan dapat daya memusat. Kalau di sini ini adalah pecutan linear ataupun garis lurus. Okey, kena beza. Okey, kita teruskan lagi untuk mengkaji apakah hubungan hukum kegravitian semesta Newton dengan daya memusat. Baik, di sini adalah rumus bagi daya yang melibatkan hukum kegravitian semesta, dan di sini adalah daya juga, iaitu daya memusat. Ini adalah rumus yang telah kita terbitkan sebentar tadi. Di cara yang mudah saja kita samakan kedua-dua persamaan ini. G M besar M R kuasa 2 sama dengan M V kuasa 2 per R. Okey, untuk peringkat yang awal ini kita akan cuba hapuskan nilai sepunya. Okey, kiri dan kanan. Kita boleh nampak sini M kecil ini dengan M kecil ini kita boleh hapuskan. Okey, dia akan menghasilkan G M besar R kuasa 2 per V kuasa 2 per R. Okey, ini maksudnya kita hapuskan nilai sepunya. Okey, buat pinggan ni kita hapuskan M lah. Sebenarnya R ni pun boleh dihapuskan sebenarnya, tapi tak apa. Buat permulaan ini kita akan buat M terlebih dahulu. Okey, untuk step yang kedua yang di sini, okey, kita akan gantikan V ini sama dengan 2 pi R per T ke dalam ini. Kan jadi, okey, kita salin yang itu. V ini 2 pi R per T kurungan kuasa 2 bahagi dengan R. Okey, ini akan sama dengan 4 pi R kuasa 2 per T kuasa 2 bahagi dengan R. Ini sama dengan 4 pi kuasa 2 4 pi kuasa 2 R kuasa 2. Kena hati-hati ya, kadang-kadang di sini selalu berlaku kesilapan operasi matematik. Kuasa 2 darab 1 per R. Ini boleh cancel. Ini dia akan dapat 4 pi kuasa 2 R bahagi dengan T kuasa 2. Okey, yang ini kita bawa turun bawah. G M R kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R bahagi dengan T. Baik, bila sampai di sini kita kena jadikan M sebagai tajuk rumus. Okey, jadi kita tinggalkan M di sebelah kiri. M kita pindahkan R tu ke sana. 4 pi R darab dengan R kuasa 2. Ni T kuasa 2. Tinggal pula T kuasa 2. Okey, bahagi dengan T kuasa 2. Lepas tu G tu bawa turun bawah. Okey, jadi G. Okey, jadi kita akan dapat, akhirnya kita dapat 4 pi R kuasa 3 bahagi dengan GT kuasa 2. Okey, inilah rumus untuk mendapatkan jisim jasad. Okey, sama ada matahari ke, bulan ke, bumi ke, planet ke, kita boleh menggunakan rumus itu. Okey, kita salin semula, iaitu M sama dengan 4 pi kuasa 2. Maaf, kita tinggal 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GT kuasa 2. Inilah kaitan antara hukum kegravitian semesta Newton dengan daya memusat. Jadi nanti kita akan cuba selesaikan beberapa masalah yang melibatkan rumus-rumus yang telah kita pelajari.